Kita lihat Islam ini sangat indah, sangat cantik. Dan Ustaz, biasanya ciri-ciri pendakwah macam mana yang perlu ada pada seorang pendakwah tu secara ringkasnya? Kalau kita lihat dalam gerakan dakwah ini, yang paling penting sekali ialah seorang insan yang memahami apakah Islam yang mereka nak sampaikan dengan kepahaman yang betul. Kita tak nak seorang dai nanti membawa risalah Islam tetapi dia membawa sesuatu yang tidak tepat, tidak menepati manhaj Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dia mesti tepat dari segi akidahnya, dari segi fikrahnya, akidah ahli sunnah wal jamaah, fikrahnya berasaskan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah dai itu akan membawa suatu kebenaran. Kalau tidak nanti dia akan membawa satu penyelewengan dalam agama. Itu yang pertama. Pada ciri-ciri seorang pendakwah. Kemudian yang kedua akhlaklah. Akhlak mesti akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kan itulah daya tarik kepada masyarakat untuk menerima Islam. Dan itu antara asbab musababnya Nabi Muhammad SAW dikirimkan, diutuskan sebagai rahmat ke seluruh alam. Baik, alhamdulillah. Dan tentang ciri-ciri ini Ustaz, nanti saya nak tanya tentang ciri-ciri dai-dai yang kini viral di sosial media. Sebab kita tidak boleh nafikan bahawasanya sosial media menjadi antara platform penting dan tumbuhnya pendakwah-pendakwah yang dikatakan segera ini telah memberikan impak yang berbeza dalam landscape masyarakat. Itu nanti Ustaz. Tapi sebelum itu kita nak juga tahu Ustaz, bagaimana sebenarnya Ustaz dan pasukan Yadim ini, kita faham macam tadi Ustaz katakan cabaran sejak daripada zaman Rasulullah SAW juga berdakwah juga ada cabaran. Hari ini apakah kekangan dan cabaran khusus yang Yadim hadapi sebenarnya? Yang pertama saya lihat nombor satu sekali ialah nak merebut tempat. Merebut tempat di hati masyarakat. Faham. Supaya dakwah kita ni diterima oleh masyarakat. Sebab hari ini kita bersaing dengan banyak aktiviti, bersaing dengan banyak program, terutamanya yang bersifat maksiat ataupun mungkar, yang sentiasa memenangi hati masyarakat kita yang ramai. Jadi kita terpaksa bersaing dan nak mendapatkan laluan ataupun tempat di hati masyarakat supaya mereka boleh menerima dakwah. Ini satu cabaran yang besar. Artinya kita kena kreatif, kita kena proaktif dan kita kena mempunyai inovasi yang begitu tinggi untuk mempelbagaikan pendekatan dakwah dan akhirnya mereka boleh menerima dakwah yang kita bawa. Terutamanya dakwah yang bersifat contemporary yang ada pada hari ini. Itu yang pertama. Sebab kita bersaing. Jadi bagaimana kita nak melestarikan gerakan dakwah, menyuburkan gerakan dakwah, kita harus faham apakah saingan-saingan kita supaya kita mampu menghadapinya. Kemudian yang kedua ialah untuk menyatu dan menyelaraskan tenaga-tenaga doa. Dai dan pendakwah di seluruh negara kita ni ramai. Sebahagiannya terpisah-pisah. Ada yang bergerak secara individu, ada yang bergerak atas platform NGO. Jadi tanggungjawab kami di Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ini ialah untuk menyatukan mereka dan menyelaraskan mereka. Justru itu kita telah membuat satu langkah yang proaktif untuk yang pertama merobohkan tembok dan yang kedua membuka sempadan. Artinya kita tak ada lagi halangan untuk bersama dengan semua bentuk NGO walaupun pelbagai latar belakang yang berorientasikan dakwah, kemudian dengan individu-individu yang mahu memperjuangkan Islam. Jadi kita telah menubuhkan satu yang dinamakan sebagai Majlis Amal Islami Malaysia. Majlis Amal Islami Malaysia ini sebenarnya telah dilancarkan oleh Yang di-Pertuan Agong sejak tahun 2009 yang lalu. Jadi Majlis Amal Islami Malaysia ini menjadi platform untuk kita menyatu dan menyelaraskan NGO. Dan alhamdulillah hari ini kita telah merekodkan lebih daripada 300 NGO yang bersama dengan Majlis Amal Islami ini, yang saya sendiri diamanahkan untuk menjadi pengurusi kepada Majlis Amal Islami ini untuk kita gerakkan mereka. Dan kita bahagikan 300 NGO ini kepada 27 kluster. 27 kluster? Ada kluster dakwah orang asli, kluster dakwah Sabah, kluster dakwah Sarawak, kluster dakwah saudara baru, kluster dakwah not yet Muslim, kluster dakwah pendidikan, media baharu, sosial, pemikiran, pendidikan, perundangan, banyak. Ada 27 kluster. Jadi setiap NGO ini kita pecah pada kluster-kluster tersebut dan mereka akan berbincang bagaimana perancangan untuk mereka gerakkan. Sepatutnya dia akan mendahului carta perancangan dan program kami pada tahun 2021 ini pada 14 Januari. Tapi oleh kerana musim PKP ini dan kita pun diarahkan untuk membatalkan semua mesyuarat, jadi kita terpaksa cari fikirkan kreatif yang tadi saya katakan tadi. Baik, masya-Allah.